Okey, kita sambung lagi. Seterusnya kekunci dikotomi. Apa maksudnya kekunci dikotomi? Kita tengok sini. Buku teks muka surat 150. Apa dia kekunci dikotomi? Kekunci dikotomi merupakan satu alat yang digunakan oleh ahli taksonomi. Satu alat yang digunakan oleh ahli taksonomi, alat untuk mengecam organisma. Mengecam maksudnya kita nak cari. Pengecaman tu untuk kita nak mencari organisma berdasarkan persamaan dan perbezaan. Salah satu cara untuk membina kekunci dikotomi yang telah dipelajari semasa di tingkatan 2 adalah dengan membina beberapa siri kuplet. Apa dia siri kuplet tu? Okey, nanti kita tahu. Setiap kuplet terdiri daripada 2 pernyataan tentang ciri-ciri organisma atau kumpulan organisma yang tertentu. Siri kuplet tu apa dia? Okey, contoh macam ni lah. Awak dah belajar kan masa tingkatan 2 ni? Okey, ni kita ulang kaji je lah. Okey, contohnya saya terangkan lagi sekali. Okey, contoh kita tengok kat sini. Kita nak bina kekunci dikotomi ni. Organisma yang ada dekat gambar rajah ni. Ada 3 tumbuhan. 1, 2, 3. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 haiwan. Okey, kita tengok. Yang pertama sekali kita tulis macam ni. Ya? Kita tulis macam ni. Okey, 1A kita tulis haiwan. 1B kita tulis tumbuhan. Okey? Yang ni kalau kita tak tahu, kita tak usah tulis lagi. Kita biarkan dulu. Okey, kita kosongkan ni. Yang ni kita tak tulis lagi. So, kiranya yang ni tak ada lagi Rana. Tak ada lah kiranya ni. Okey, jangan tengok yang ni. Okey, 1A haiwan, 1B tumbuhan. Yang ni yang dikatakan beberapa siri kuplet ni. Okey, 1 haiwan, 1 tumbuhan. Okey, kita settlekan yang haiwan dulu. Okey, yang haiwan kita, okey, haiwan kan. Kita tengok haiwan dulu. Okey, ni haiwan. Haiwan ada 5 kan. Okey, kita pilih ciri yang senang kita nampak. Okey, kita nak bagikan dia kepada 2 kumpulan haiwan ni. So, orang ni, penulis buku ni, dia pilih ciri ada kaki dengan tak ada kaki. Mungkin orang lain dia nampak benda lain. Bergantung pada masing-masing. Okey, kita ikut je contoh ni. Dia kata 2A, kita tinggalkan tumbuhan. Tumbuhan tu kita tinggalkan dulu. Kita buat haiwan dulu. Ataupun awak nak settlekan tumbuhan dulu pun tak apa. Mana-mana. Okey, 2A mempunyai kaki. So, lawan dia ada kaki. 2B tak ada kaki. Nampak tak? Ada kaki, tak ada kaki. Okey. Ada kaki dengan tak ada kaki. Ada kaki berapa? Ada kaki 2 kan? Ada kaki 2. Ada kaki 3. Yang tak ada kaki 2. So, kita tak tahu lagi kan? Okey, tak apa. Kita kembangkan lagi. Kita tengok yang ada kaki tu. Yang tak ada kaki tu biar dulu. Kita kembangkan ciri yang ada kaki tu. Kita buat 3A. Yang ada kaki ni, kita bagikan kepada 2. Ada 3 pasang kaki. Yang ni lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Yang ada kaki 3 kan. Yang ada kaki ni 3. Okey. Yang ada kaki ni 3. Ada kaki. Yang ada 3 pasang kaki dan yang lebih daripada 3 pasang kaki. Yang lebih daripada 3 pasang kaki sudah tentulah labah. Okay, kita pun tulis labah-labah. Kita dah dapat jawapan kan. Okey, labah-labah. Okey, dah settle lah. Yang ni dah habis dah. So, yang ni dah habis. Labah-labah dah selesai. Okey. Yang 3 yang ni dah selesai. Kita ambil yang 3A tu. Okey, kita jadikan 4A. Yang ada 3 pasang kaki ni, yang ni kan. Ada 3 pasang kaki kan.
kita buat lagi 2 kumpulan. Satu bersayap, satu tak bersayap. Okey. Bersayap dengan tak bersayap. Yang bersayap siapa? Rama. Okey, kita dah dapat dah. Dah dapat dah rama-rama. Yang tak bersayap, semut. Pun dah settle. Okey. Ni dah settle. Okey, kita tengok pula. Tadi yang ada kaki kan? Kita pergi yang tak ada kaki ni. Tadi kita tengok ciri semua yang ada kaki ni. Yang ada kaki semua dah settle. Kita pergi yang tidak mempunyai kaki. Yang tidak mempunyai kaki ada 2 kan? Siput dengan cacing, betul tak? Okey, kita tengok. Kita pilih ciri bercengkerang dengan tidak bercengkerang. Yang bercengkerang sudah tentulah siput. Yang tidak bercengkerang cacing tanah. So kita dah settle. Siput, cacing tanah dah settle. Okey, dah settle habis. Haiwan semua dah settle lah. Ada berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, settle. Okey, kita tengok tumbuhan pula. Ni bayangkan kita tak tulis lagi lah. Bayangkan yang ni kita tak tulis lagi ni. Yang ni kita tak tahu, kita tak tulis lagi. Yang ni semua kita tak tulis lagi. Okey. Kita kosongkan dulu. Nanti kita tulis. Okey. Yang tumbuhan ada 3. Kan? 3 kan? So kita sambung 6A, 6B. Okey, yang ni haiwan dah settle. Kita settlekan tumbuhan pula. Kita pilih ciri ada biji benih dengan tak ada biji benih. Ada biji benih, berbiji benih, tak ada biji benih. Tak ada biji benih, sudah tentulah paku pakis. Okey, settle paku pakis. Settle. Dah selamat. Tinggal lagi 2 saja. Okey. Lepas tu 7A, antara 2 ni, antara ini dengan yang ni, dia pilih ciri berbunga dengan tak berbunga. Berbunga sudah tentulah bunga raya. Yang tak berbunga pokok pinus, pokok pine. So dah settle. So kita tulislah sini. Kita tulis haiwan. Haiwan kita tulis sini apa? Haiwan kita tulis rujuk 2 lah. Sebab tu kita tulis sini rujuk 2. Rujuk 2. Sebab kita rujuk yang ni kan. Yang ni kan. 2A dengan 2B kan. Okey, settle. Tumbuhan kita rujuk 6. Kita rujuk yang nombor 6 ni. Sebab tu dia tulis sini rujuk 6. Mempunyai kaki. Yang mempunyai kaki kita rujuk 3. Betul tak? Mempunyai kaki kita rujuk 3. Yang tidak ada kaki kita rujuk mana? 5. Ni semua geng tak ada kaki ni. 3 pasang kaki. Yang 3 pasang kaki ni ada bersayap dengan tak bersayap kan? Kita rujuk 4. Berbiji benih. Okey. Berbiji benih. Kita rujuk mana? Kita rujuk nombor 7. Kita rujuk nombor 7. Ni cara kita nak tulis kekunci dikotomi. Okey. Tahukah anda terdapat satu lagi cara untuk menulis kekunci dikotomi bagi pengecaman organisma ini? Okey, ni cara yang pertama, dan cara yang kedua yang ni. Ni cara yang kedua. 8.5. Contoh kekunci dikotomi dalam bentuk kekunci laba-laba. Ni dalam bentuk kekunci laba-laba. Saya rasa yang ni lagi senang rasanya. Kita buat 2. Haiwan, tumbuhan. Cikgu rasa yang ni lagi senang. Okay, haiwan ada kaki, tak ada kaki. Yang ada kaki 3 pasang, lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. Yang ada 3 pasang kaki ni bersayap tak bersayap, sama je macam tadi. Okay. So kita ada 2 cara nak tulis kekunci dikotomi.
Okey. Ini yang dalam kutek. Jadi cikgu akan bagi awak satu